اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما ألق وختم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Pada hari ini kita sambung balik perbincangan muzakarah kitab Sirajul Huda pada muka surat yang ke-17 ke-8 daripada atas. Kitab Rumi muka surat 55. Kitab Rumi muka surat 55, kitab Jawi muka surat 17. Baris yang ke-8 daripada atas. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wal hayatu, dan sifat hayat. Jadi kita bincang di bawah tajuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang telah kita bincang, yang pertama khudrah, yang kedua iradah, ketiga ilmu, dan pada hari ini kita bincang hayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wal hayatu, yakni sifat perhidup. Nah, kita terjemah yang lebih tepat, hayat artinya sifat perhidup. Baik, bermula hakikat hayat itu, yakni hukum kepada sifat hayat itu. Bermula hakikat, yakni bermula hukum kepada sifat hayat itu. Macam mana? Satu sifat yang wujudiyah. Ni hak kita kena berpegang di hati kita. Kita kena yakin, beriman, ada betul hayat ni di diri Allah Ta'ala tu. Itu maksud dia. Satu sifat yang wujudiyah, iaitu sifat yang ada sungguh, ada betul di diri Allah Ta'ala. Lagi khadim, sifat tu khadim. Sifat hayat itu khadim, bukan baharu. Baik, berhati-hati, yakni hidup dengan roh yang khadim, itu salah. Tak boleh kata Allah Ta'ala hidup dengan roh yang khadim, salah. Kerana roh ni orang panggil jisim latif, benda yang lembut yang ada di dalam tubuh badan manusia. Itu roh. Kalau ada kitab tulis hayat artinya perhidup, iaitu Allah hidup dengan roh yang khadim, tak betul. Nah, yang betulnya Allah Ta'ala itu ada sifat hayat yang khadim, sifat perhidup yang sedia, yang khadim, bukan baharu. Berdiri ia, yakni ada ia hayat. Berdiri dengan maksud ada ia hayat itu dengan, yakni di zat Allah Ta'ala. Itu kita beriman di hati kita macam tu. Kita i'tiqad, berpegang di hati kita macam tu. Qadim, bukan baharu. Dua. Kemudian tambah lagi, hayat Allah Ta'ala itu kamal, sempurna. Hayat Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Dan hayat Allah Ta'ala itu kekal. Di sini dia sebut dua ya. Yang pertama ada di diri Allah Ta'ala, yang kedua sedia. Tambah lagi tiga. Yang tambah lagi sempurna hayat ini, tak sama dengan makhluk dan kekal. Sempurna, tak sama dengan makhluk dan kekal.
habis itu. Wahya dan hayat itu, wahya dan hayat itu la tata'allaqu bi syai'in. La tata'allaqu, tidak bertakluk, bi syai'in, dengan sesuatu. Jadi hayat tu dengan sesuatu. Wahya, dan iaitu hayat, la, tidak, tata'allaqu, tidak bertugas, tidak bekerja, bi syai'in, dengan sesuatu. Baik, artinya, arti wahya la tata'allaqu bi syai'in, dan iaitu hayat, tiada takluk ia, tiada bertugas ia hayat dengan sesuatu. Koma takat tu. Baik, hari tu 2 minggu lepas kita bincang sifat ma'ani ni, dia ada beberapa jenis bahagian-bahagian tugas, bahagian-bahagian takluk. Mana? Yang pertama, tidak bertakluk. Apa dia? Hayat. Sir, memberi bekah. Iaitulah bahagian khudrah, mengubah, menjadikan daripada tak ada kepada ada, daripada gerak kepada diam. Itu tugas khudrah. Nak buat makhluk. Hakikat Allah Ta'ala buat kerana Allah Ta'ala ada sifat khudrah. Itu yang kedua. Hayat tak bertakluk. Yang kedua, takluk taksir, mengubah, iaitu khudrah. Yang ketiga, takluk taksis, menentu, memilih, iaitu iradah. Yang keempat, takluk inkishaf. Nah, apa dia takluk inkishaf? Idrak, sama tugasnya mendengar, maka nyata kedengarannya, melihat, nyata kelihatan. Apa lagi? Ilmu, pengetahuan, untuk mengetahui, nyatanya maklumat. Itu orang panggil sifat idrak. Takluk sifat idrak ataupun takluk inkishaf. Itu bahagian yang keempat. Bahagian yang kelima, iaitulah takluk dilalah, memberi faham, iaitu kalam. Allah Ta'ala berfirman, aqimus salah, tunai olehmu akan semayang. Kita faham. Kepada siapa yang Allah Ta'ala nak bagi faham, maka faham. Jadi kita bincang hayat. Hayat ni bahagian mana? Hayat ni di bahagian tidak ada takluk. Hayat ni tidak ada tugas. Adapun yang lain ada kerja. Qudrah, mengubah makhluk. Iradah, menentu. Sama, ilmu, mengetahui. Itu tugas dia. Kalam, memberi faham. Hayat, hayat tak ada apa. Hayat hanya ada di Allah ya. Tugas, tugas tak ada. Itu maksud dia. Wahiya la tata'allaqu bi syai'in. Artinya, dan iaitu hayat, tiada takluk ia hayat dengan sesuatu. Tidak ada takluk, tidak ada tugas kepada sesuatu. Tetapi hanyalah ia hayat itu mengesahkan, yakni pada fikiran akal kita, barang yang iaitu sifat yang berdiri, yang ada dengan idrak. Dia lagu ni, dia nak cerita kita macam ni. Apabila akal kita membenarkan Allah Ta'ala itu, akal kena teruk nah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Allah hidup. Maka kita membenarkan di akal dan hati kita i'tikad. Maka apabila macam tu,
Apabila akal kita membenarkan Allah bersifat dengan hayat, maka tentu Allah Ta'ala ada sifat yang lain juga. Tentu ada ilmu, tentu ada qudrah, iradah, sama, basar, kalam. Gitu. Jadi Allah hidup, maka adalah sifat-sifat idrak seumpama sama, basar dan ilmu. Begitu juga makhluk manusia ini. Apabila hidup, adanya qudrah, iradah dan seumpamanya. Contoh tuan imam umum tadi, masjid buat kedai koperasi. Itu tuntutan fardu kifayah. Pakat-pakat kita beli, sumbangan-sumbangan tu boleh masuk ke dalam dana masjid. Itu fardu kifayah. Umum kat siapa? Kat orang hidup. Orang mati dia tak boleh makit beli dah. Ada tak kita kata, mayat-mayat semua, ni saya nak umum satu pengumuman? Tak. Moga tak ada qudrah, iradah, apa pun tak ada dah. Habis dah. Kerana mati. Jadi kita umum kat orang hidup kerana dia ni boleh kehendak, boleh pergi beli dan seumpamanya. Kerana ada sifat. Pasal apa ada? Kerana hidup. Maka apabila kita beriman, kita terima di akal dan hati kita Allah Ta'ala itu bersifat dengan hayat, termasuk sifat idrak. Itu. Hanyalah ia hayat. Mengesahkan, yakni kita boleh terima pada akal kita barang yang iaitu sifat yang berdiri, sifat yang ada di zat. Dengan idrak, sifat yang boleh mendapat sesuatu. Idrak, yakni sifat yang boleh mendapat sesuatu. Contoh, sama dapat kedengaran. Basar, dapat penglihatan. Ilmu, dapat maklumat pengetahuan. Itu idrak. Idrak sama basar dan ilmu. Kalau orang tanya sifat idrak ni berapa? 3. Sama, basar dan ilmu. Adalah sifat tu di Allah Ta'ala, moga Allah hidup. Tu je dia nak cerita kat kita. Bahawa bersifat, sifat ia buah belakang. Tu baru betul. Bahawa bersifat ia Allah dengan dia, dengan hayat itu. Pasal apa kita kata Allah Ta'ala ada sifat lain? Kerana Allah hidup. Itu maksud dia. Bahawa bersifat ia Allah dengan dia, dengan hayat. Ada Allah hidup, tentu ada sifat lain. Maka iaitu idrak. Apa dia sifat idrak tu? Ilmu. Yang pertama, dapat maklumat. Dan sama, dapat kedengaran. Dan basar, dapat penglihatan. Itu namanya idrak. Sifat pendapat, yang mendapat sesuatu. Sama dapat kedengaran. Basar, dapat penglihatan. Dan seumpama segala sifat idrak, begitu juga sifat-sifat ma'ani yang lain. Segala sifat yang lain daripada sifat yang lain daripada idrak. Daripada segala sifat seperti sifat yang lain tu, qudrah dan iradah. Ada belakang lah, moga Allah hidup. Maka dia nak terang kepada kita di sini, pengarang kitab musannif rahimahullah, apabila kita terima di akal dan hati kita Allah hidup, maka sudah tentu kita ni terima Allah Ta'ala ada sifat-sifat yang lain. Kerana Allah hidup. Tu saja. Habis. Dan bermula ini takrif. Ini takrif, iaitu penerangan. Hanya ia mengesahkan barang yang berdiri dengan idrak. Dah Allah hidup, tentu ada sifat yang lain. Ini takrif.
muhtamil, iaitu boleh jadi, boleh diterima, bahawa keadaannya keadaan ta'rif yang mengatakan apabila akal kita terima Allah hidup, ada sifat yang lain tu bagi hayat yang khadim sahaja. Nah, ini kita boleh terima kalau kita nak fikir tentang ketuhanan. Apabila Allah hidup, tentu kita terima, sudah tentu kita terima Allah Ta'ala ada sifat yang lain. Dah kita yakin Allah hidup, tentu ada sifat yang lain. Nah, itu kalau kita nak fikir tentang ketuhanan. Ada idrak di diri Allah Ta'ala itu yang munasabah pada tempat ini, yakni pada huraian bab ketuhanan, pada bab qadim. Satu. Maknanya kita terima Allah hidup, sudah tentu kita boleh terima, kita yakin adanya di diri Allah sifat-sifat yang lain. Itu bagi pihak kita fikir bab ketuhanan. Satu. Dan muhtamil, boleh jadi juga bahawa keadaannya keadaan ta'rif tadi bagi tiap-tiap satu daripada hayat yang qadim. Kalau kita fikir bab ketuhanan, maka macam itulah Tuhan hidup, tentu ada sifat yang lain. Satu. Itu bab qadim, diri Allah baru. Begitu juga kalau kita fikir pada pihak makhluk, dia hidup, tentu ada sifat yang lain. Apabila dia ada hidup, seorang kita ni hidup seperti kita lala ni, maka adalah berkehendak, adalah khudrah, adalah ilmu, ada sama, ada basar, ada kalam, kerana kita hidup. Tapi kalau dia dah jadi mayat, tak ada apa lah, nak cakap apa pun tak boleh. Nah, iaitu di alam kita. Adapun alam yang barzah tu, dia boleh cakap sama-sama dia. Roh ni, roh ni Allah Ta'ala jadikan dulu, dan roh ni sampai bila-bila. Allah Ta'ala jadikan makhluk yang namanya roh. Mula-mula roh tu duduk di alam zarri. Alastu bi rabbikum, adakah ku ni Tuhan? Allah Ta'ala tanya roh kita. Syahidana, kami bersaksi, bahkan kamu Tuhan, kami bersaksi. Bahkan kamu Tuhan yang sebenar, kami semua bersaksi. Tu di alam zari, tak ada sarung lagi. Lepas tu duduk dalam rahim ibu. Lepas tu keluar ke dunia, lala ni, maka dipakaikan sarung, iaitulah tubuh badan kita. Lepas tu pula kita ni akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Roh kita ni berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh. Lepas tu pula berpindah lagi roh itu kepada alam mahsyar. Sampai bila? Wallahu a'lam. Roh ni panjang. Itulah kita kena kembali kepada roh. Pasal apa? Kerana apabila hidupnya kerohanian, maka barulah kita ni dapat kembali menjadi hamba. Kalau kita usaha ni nak jadi hamba, pasal apa kata orang lain hamba lain? Oh, dia tak serupa. Nah, orang ni dia bersifat yang Allah Ta'ala campurkan kita ni dua kejadian. Yang pertama alam di atas malaikat, yang kedua alam di bawah. Nah, jin binatang duk juga alam di bawah tu. Hak atas tu alam malaikat. Nah, tu kata dia ni budak ni baik sungguh siapa malaikat. Senang. Warak, berzikir banyak, Quran banyak, semayang banyak, tak cakap banyak. Oh, siapa malaikat dah. Oh, buih macam hantu raya. Nah. Orang cakap juga lagu tu. Nampak? Maka nak jadi hamba ni kena didik nafsu kita. Hak kita mengaji dengan baba tu. Macam mana kerohanian nak tingkatkan kepada ujub, kepada ikhlas, daripada riak kepada ikhlas. Tu dia proses. Kena kembali kepada roh
supaya kita ni menjadi hamba, kerana roh itu kenal Allah Ta'ala. Tu Allah Ta'ala tanya, segera jawab, alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan? Jawab selalu, bahkan kamu Tuhan. Tapi apabila main ke dunia ni buat apa? Yang lupa Allah Ta'ala. Kadang-kadang lawan terus. Kerana nafsu kita, nafsu manusia itu. Nah, nafsu. Baik. Jadi hak kita duk bincangnya pada ilmu usuluddin di bahasan pada hari ini, Allah mesti ada hayat. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Itu di antara ayat Al-Quran. Lepas tu hayatkan, hayat ini hanya ada di Allah Ta'ala. Apabila kita yakin Allah ada hayat, tentu Allah ada sifat yang lain, seperti idrak, ilmu, sama' dan basar. Apa dia idrak? Dapat sesuatu. Ilmu dapat maklumat, sama' dapat kedengaran, basar dapat penglihatan. Begitu juga ada sifat yang lain, seumpama khudrah dan iradah. Habis. Jadi perkara takrif seperti tadi sesuai kita letakkan pada bab ketuhanan. Allah hidup, tentu ada sifat yang lain. Dan sesuai juga apabila difikir kepada makhluk. Seseorang tu hidup, maka ada sifat pada dia. Kalau mati tak ada apa lah. Tak ada apa dah. Nak cakap pun tak boleh. Nak apa pun tak boleh. Itu disuruh kepada kita ni berwasiat, supaya kita ni tak jadi bisu di alam mahsyar. Macam mana? Kalau malaikat tanya, kita kata pesan dah ke anak-anak malaikat, kami pesan dah. Tapi kalau tak pesan, bisu, kita tak boleh jawab apa. Contohnya harta ni dibuat kebajikan, buat ini, wakaf ini, seumpamanya hak ni baru hampa. Contoh, kena ada wasiat supaya kita, roh kita tidak jadi bisu apabila dihujah di alam barzakh nanti. Kita ni nak tulis wasiat takut mati. Mati ni tak tahu bila. Mati semua kena mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Itu dituntut kepada kita ni berwasiat. Almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, dia tulis buku karangan yang terakhirnya, genap usiaku 63 tahun. Di dalam mukaddimah itu dia kata, aku ni bukanlah orang yang mulia sehingga insan yang lemah yang tidak lari daripada dosa, tetapi sebagai kenangan kepada diri dia. Itu maksud lebih kurang lah, bukan ayat dia yang betul. Lepas tu anggaplah tulisan ini sebagai wasiatku. Dia rasa dah. Apa dia wasiat? Banyak. Di antara metod dakwah dia, perjalanan, macam mana hala tuju dakwah dia, pesantren dia 5 di Banjarmasin, 1 di Sabah, 6 campur mengajak di daerah jadi 7. Rahimahullahu ta'ala. Bukan buka macam kita, buka serta hidup dengan ilmu. Dia mengajak anak murid jadi alim. Anak murid ni jaga pondok ni, hak ni jaga sini, ni jaga sini. Maka dia dah bagi dah garis panduan. Di antaranya, jangan terima di bawah kerajaan. Dia tak bagi duduk bawah kerajaan. Itu dia wasiat di pesantrennya di Banjarmasin. Anak yang ketiga, tetapi anak lelaki yang sulung, umur 20 lebih kurang. Dia tulis di situ, haraplah mendidik sehinggalah dia ni menjadi Syekhul Ma'had, sampai jadi tok guru yang memimpin ma'had di Banjarmasin. Rahimahullah ta'ala. Itu target dia. Supaya apa? Supaya terus hidup dengan ilmu, sehinggalah generasi demi generasi semoga sampai ke hari akhirat. Itu di antara tanda orang yang bijak, iaitulah an ya'rifa ahwalahu ba'dal maut, memikirkan keadaannya setelah mati. Abu Ya kata kalau boleh-boleh nak meninggal umur 63, Allah Ta'ala kabulkan.
Iaitulah pada tahun Masihi. Kalau hijrah tua sikit dah. Nak menikah dengan Nabi, cintanya kepada Rasul, Allah Ta'ala izin. Dan nak dikebumikan di tepi Ma'had Tafiz. Dia kata, saya nak dengar budak-budak baca Quran di alam barzah nanti. Semua Allah bagi. Dan dia tak tinggal macam tu saja. Pondok nak buat macam mana, hala tuju macam mana, kena ikut. Dan dia tulis kalau mencari jalan yang lain daripada pemikiran aku ni, sila cari jalan yang lain. Maknanya dia berlepas diri, bukan daripada pengikut dia. Kalau nak ikut dia, ini jalan dia. Rahimahullahu ta'ala. Nah, moga-moga lepas ni kita dapat pergi ziarah maqam Abu Ya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam di Banjarmasin. Rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi Allah Ta'ala ada hayat, maka tentu ada sifat yang lain. Begitu juga makhluk. Dah hidup, maka adalah sifat yang lain. Iaitu nisbah hak dunia ni. Adapun nisbah alam barzah, dia tetap roh itu boleh lihat, boleh dengar, boleh di alam barzah. Tapi kalau alam dunia ni dah habis dah, putus hubungan dengan kita. Habis. I'lam, ketahuilah olehmu bahawasanya hayat yang baharu itu lain daripada nyawa. Ni pendapat ulama yang mengatakan roh lain. Sifat hayat kita makhluk ni lain, dia tak serupa. Bagi pendapat iaitulah sifat hayat kita, sifat penghidup Allah Ta'ala letakkan di roh makhluk. Maka bukan roh, bukan hayat, bukan sifat penghidup makhluk, dan bukan hayat itu nyawa. Dia dua-dua perkara yang berbeza. Pasal apa kata lagu tu? Dia kalau sifat, apabila keluar daripada zat, dia rosak. Sifat kalau dia keluar daripada zat, sifat tu rosak. Seumpama air panas. Apabila panas, kita biar 15 minit, lama-lama sejuk. Panas gimana? Rosak, tumpang pada angin yang banyak sehingga hilang panas itu. Hijau pokok kayu, apabila habis hijau jadi kokoh, hijau pergi mana? Hilang, binasa. Hayat, roh berbeza. Kalau orang tu mati, roh tetap tidak binasa. Itu kata roh lain, sifat hayat manusia lain, tak sama. Setengah kata hak tulah. Maka pendapat ulama mengatakan sifat penghidup manusia ni Allah Ta'ala letak di roh. Lagu tu, sifat penghidup manusia Allah Ta'ala letak di roh. Maka kalau roh tu di dalam badan, maka kita hidup. Kalau roh tu keluar, kita mati. Tetapi roh tu tetap tak binasa. Roh tu berpindah alam. Kita lah di alam yang ketiga. Mula-mula alam zarri, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia. Kemudian kita pi alam barzah, kemudian berpindah ke adab padang, kepada alam mahsyar. Kepada alam mahsyar. Gitu. Jadi dia sebut di sini, nyawa kita, roh kita lain, hayat kita lain, tak sama. Pasal apa kata lagu tu? Kerana terkadang didapatkan orang akan hidup. Macam pokok. Pokok ada roh ke? Tak, tu hidup. Tu kata bukan hidup dengan roh. Kita hidup ni dengan hayat. Tetapi munasabah bagi kita ni ada roh. Macam mana roh? Wallahu alam. Kulli ruh mi amri rabbi. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, roh itu pekerjaan Tuhanku. Aku pun tak tahu. Orang musyrikin nak mari jerak Nabi. Dia kata kalau tak boleh jawab soalan ni, kita pakat tepuk tangan lah kat Muhammad. Tanya soalan roh. Bagaimana roh? Allah Ta'ala ajak siap dah. Kalau mereka tanya, jawab gini. Kulir roh mi amir rabbi. Roh ni pekerjaan Tuhanku, aku tak tahu.
Tu sehebat mana manusia ni pun dia tak boleh buat roh. Secanggih mana teknologi manusia yang mana mereka kata hebat, nak berani lawan Allah Ta'ala, tak hebat kerana roh pun tak boleh buat. Nak nyatakan iradah Allah yang sempurna, kudrah Allah yang sempurna, kita tak boleh buat roh. Bukan kata roh, nak buat hak lain macam Allah buat pun tak boleh. Mata boleh ke buat macam Allah buat? Tak boleh. Sifat pendengar boleh tak buat macam hak Allah buat? Tak boleh. Kulit boleh tak nak buat macam Allah buat? Tak boleh. Nah. Habis itu. Baik. I'lam, ketahuilah olehmu bahawasanya hayat makhluk dan hayat yang baharu, hayat makhluk ini lain daripada nyawa. Sifat penghidup lain, roh lain. Maka bukan nyawa itu hayat, roh tu bukan hayat, dan bukan hayat itu nyawa. Sifat penghidup tu bukan roh, dia benda lain-lain. Tetapi ada ulama kata sifat hayat tu duduk di roh, tetap tidak binasa. Kerana terkadang didapat akan orang, kita boleh lihat, kita boleh dapati akan hidup ada satu benda yang hidup dengan tiada nyawa. Seperti kayu, batu. Maka sesungguhnya telah dijadikan oleh Allah Ta'ala akan hayat pada apa ni? Pada kebanyakan. Pada kebanyakan. Betul. Baik. Maka sesungguhnya telah dijadikan oleh Allah kayu, batu tu benda beku, benda jamadat, beku. Tu kadang-kadang orang kata dia ni jumud. Jumud ni pemikirannya beku, tak luas. Jumud. Tu ambil daripada benda-benda yang jamadat, benda beku seperti kayu, batu. Seperti kayu dan batu. Baik. Jadi ada juga Allah Ta'ala jadikan benda-benda hidup daripada benda-benda jamadat. Sedangkan benda itu bukan ada roh, seperti kayu yang hidup, batu yang hidup. Menjadi mukjizat bagi Nabi kita atau Nabi yang lain, ataupun karamah bagi ulama, bagi seorang wali atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, bila selesai tawaf, kita sa'i antara Safa dengan Marwah, dan kita selesai di Marwah tahlul. Apabila tahlul, kita pun nak pergilah beli ayak ke apa ke, dekat dah dengan Masjid Jin. Kita pun berjalanlah nak beli barang ke apa ke, nak balik contohnya. Sebelum kita nak pergi Masjid Jin, di antara Marwah dengan Masjid Jin tu kita keluar jalan. Ni Kaabah. Safa, Marwah. Apabila selesai kita tahlul gunting rambut, maka kita keluar pergi tanah Maulid Nabi, nak pergi ke Masjid Jin, perkuburan Ma'la. Sebelum Masjid Jin, dia ada satu masjid tepi ni. Dia ada flyover, ada masjid sebiji ni, namanya Masjid Syajarah. Orang panggil Masjid Syajarah. Apa Masjid Syajarah? Masjid pokok. Sebab apa buah nama Masjid pokok? Kerana di situlah seorang Arab Badawi, dia ni mari tanya Nabi, hang siapa? Nabi kata, ana Rasul. Dia kata, aku tak percaya selagi tak ada bukti. Apa yang kamu nak? Dia tu nak ingkar. Dia kata, kalau lah pokok ni boleh bercakap aku percaya. Dia pergi kat, lepas tu Nabi kata, pilah kepada pokok tu, bagi tahu Muhammad bin Salam. Apabila pergi kepada pokok tu, dia bagi tahu Muhammad bin Salam, takdir Allah, mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi, menyatakan kebenaran Rasul.
pokok tu menjawab salam kepada Nabi kita. Terkejut. Dia main ni dalam keadaan terkejut nak sembah Nabi. Nabi kata tak boleh. Minta maaf. Agama tak mengizinkan makhluk sembah makhluk. Kalau boleh makhluk sembah makhluk, nak suruh suami, isteri ni sembah suami, tapi tak boleh. Tak mukjizat yang mana pokok tu hidup, yang mana pokok itu bukan ada roh. Itu maksudnya hidup bukan dengan nyawa, hidup dengan hayat. Baru betul. Kita ni hidup dengan hayat, yang mana hayat kita ni Allah Ta'ala letakkan di roh kita. Bukan kita hidup dengan roh. Kerana banyak perkara yang tidak ada roh tetapi hidup. Seperti pokok yang menjawab salam kepada Nabi kita. Itu satu kisah. Nombor dua, Nabi berjalan, singgah di satu perkuburan. Nabi doa. Nabi doa dan ambil pelepah tamar, pacak. Selagi mana pelepah ini tak kering, dia akan istighfar kepada si mati, memohon ampun kepada Allah kepada si mati ini. Gitu. Baik. Kemudian maknanya pokok ni beristighfar, hidup tetapi tidak ada nyawa. Maka dikiaskan oleh ulama si mati, lebih-lebih lagi Al-Quran yang kita hadiahkan Fatihah, kulhu, tahlil kepada si mati itu, insya-Allah lebih manfaat daripada pokok. Pokok ni pun boleh beristighfar, lebih-lebih lagi kalam Allah Ta'ala. Maka dikiaskan daripada tu. Habis. Jadi dia nak masukkan di sini nyawa kita, roh lain, sifat penghidup kita lain-lain. Kerana ada benda yang hidup tetapi tidak ada nyawa, seperti pokok dan batu. Habis. Jadi Tok Saleh dia cerita, masa mula-mula dia pergi tu, di antara marah nak pergi ke perkuburan Maklah, dulu Masjid Jin kan dia ada gerai macam pekan Rabu lama. Tu zaman saya pergi 2003. 2003. Masih ada lagi keadaan tu. Renovate 2004. Lebih kurang. Jadi Tok Guru kata, di antara Masjidil Haram nak pergi ke perkuburan Maklah tu, dia ada satu jalan, yang mana jalan tu batu rumah orang, rasuk dinding rumah orang ni, dia buat lebih. Dia buat lebih lagu tu. Kemudian Nabi kita berjalan, apabila berjalan, Rasul kita berjalan, batu ni memberi salam. Nabi tengok siapa dia beri salam. Rupa-rupa batu yang beri salam. Kemudian apabila kelamaan dia, tuan rumah tu dia cari duit. Siapa nak tengok orang dia tak tung buh duit, sedekah lah, RM1, RM1, RM2, RM5 lagu tu. Orang nak buat kebajikan. Kemudian kerajaan Saudi kata kenangan batu yang beri salam kepada Nabi kita Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok di sini. Dan batu yang membaca tasbih pada tangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi genggam batu tu bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sahabat tengok. Itu mukjizat nama dia. Untuk menyatakan kebenaran Rasul tu. Itulah orang yang ada di kurun Nabi itu, martabat mereka itu lebih, martabat mereka itu tinggi. Sebaik-baik kurun ialah kurunku. Ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang di langit. Nabi tak beza pun. Nabi tak kata oh bintang pertunjuk. Itu bagi kita ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi ada pangkat-pangkatnya. Yang paling tinggi Sayyidina Abu Bakar, nombor 2 Sayyidina Umar, nombor 3 Sayyidina Osman, nombor 4 Sayyidina Ali, mengikut Khulafa ar-Rasyidin yang mengganti Nabi setelah daripada kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini diputuskan oleh
para syura ahli sahabat. Ada kelebihan yang masing-masing. Habis. Tu Nabi kita ni orang yang pandai menjaga hati. Ada beradik-beradik berimpun nak menyatakan kelebihan-kelebihan ni, maka Nabi kita puji. Puji belaka supaya semua seronok. Nabi kata, Ja'far, kamu memiliki adalah kamu. Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu taala anhu, saudara kepada Sayyidina Ali yang mati syahid di dalam peperangan, dan beliaulah yang memegang panji-panji Islam, sehingga kan dia menghormati akan syiar panji-panji itu. Dipancung tangan dia kepit tangan belah ni, pancung belah ni, dia kepit celah ketiak dia. Kemudian apabila dia nak wafat, ya Rasulullah, bolehkah aku ni duduk dengan kamu di akhirat? Nabi teriak. Dan digantikan di akhirat nanti 2 sayap kepada Sayyidina Ja'far At-Tayyar untuk bebas ke mana-mana di dalam syurga Allah Ta'ala, kerana beliau mati syahid mempertahankan agama Allah Ta'ala. Adapun Sayyidina Ali, Nabi puji cara lain pula. Nabi kata, wahai Ali, kamu ni ayah kepada cucuku, dan kamu daripada aku daripada kamu. Tapi cara Nabi ambil hati tu bagi kena belaka. Itu Nabi kita Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Habis. Baik. Jadi dia nak terangkan di sini, almarhum pengarang kitab rahimahullahu taala, kita makhluk ni, hayat kita dengan nyawa roh kita ni lain-lain perkara. Lain-lain perkara. Bukan sekali. Kerana apa? Kerana hayat keluar daripada badan, kita mati, tetapi roh tetap ada. Maka kata ulama, hayat itu Allah Ta'ala letakkan di roh kita. Itu apabila keluar daripada jasad, kita mati, tetapi roh tetap kekal. Dan begitu juga kita fikir ada benda-benda yang hidup seperti kayu, batu. Habis. Was-sam'u wal basaru. Was-sam'u artinya pendengar, wal basaru pelihat. Maka hakikat kedua-duanya sama dan basar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi hari ini Baba Khairul akan sambung kitab, dan kita akan bersama dengan kuliah yang akan dipimpin oleh Tuan Guru Baba Khairul kita. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Jadi kalau orang tanya macam mana kelas kita ni, jalan macam ni lah selagi Allah Ta'ala takdirkan kita ni hidup dan diberi izin oleh Allah Ta'ala, maka kita ni jalan seperti biasa. Kalau cuti, cikgu akan umum cuti. Kalau tak umum tu ada lah. Jadi tak payah tanya dah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam, wa huma min azamin ni'am, wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.